Salam hormat dan selamat pagi. Bersama saya, Buma Win, bersiaran dari Studio HD RTM Kuching. Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis, 26 Mac dimulakan dengan perkembangan ini. Pihak pengurusan ladang dan kilang kelapa sawit di Sarawak diminta supaya mengemukakan senarai terperinci pekerja-pekerja asing mereka kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada kadar segera. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas memberitahu ini bagi memudahkan jawatankuasa tersebut mengenal pasti latar belakang pekerja dalam usaha untuk memantau rapi sejarah perjalanan selain kesihatan mereka. Kita dah dengar cerita dari Sabah, ada 3 ladang telah ditutup oleh kerana ada positive case. So that is another potential area of the clusters that can be a problem because a lot of our workers are from outside. Di Sarawak, hampir 70% kes-kes positif adalah imported cases. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melakukan pemantauan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ke atas ladang dan kilang kelapa sawit di Bau semalam. Dalam pada itu, beliau amat berpuas hati kerana kilang-kilang dan ladang-ladang yang beliau lawat mengikut prosedur operasi standard PKP dan berharap virus tersebut tidak merebak di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan sama, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bercadang membuka klinik respiratori sementara di kawasan luar bandar semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, seperti yang sedia ada di Kuching, fasiliti tersebut dikhaskan untuk pesakit demam, batuk, selesema dan sakit tekak sahaja. Rural areas, we will advise them to have that type of facilities so that they can check, and if they have suspicious symptom, they can be sent direct. For example, kalau ada di Betong, then we can send them to Sibu. Katanya langkah tersebut bagi memastikan kelengkapan klinik kesihatan yang sedia ada di luar bandar tidak terjejas dan mencukupi sekiranya wabak tersebut menular ke kawasan berkenaan. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas juga berpuas hati terhadap pemahaman serta penerimaan penduduk luar bandar mengenai pentingnya mematuhi arahan PKP. Ini dapat dilihat di kebanyakan kawasan perkampungan dan rumah panjang yang tidak membenarkan orang luar untuk masuk ke kawasan tersebut kerana khawatir mereka menjadi ejen penular COVID-19 di halaman mereka. Dato' Amar Douglas memberitahu demikian kepada media di Bau. Sarawak mencatatkan 4 kes baru positif COVID-19 semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan 3 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak dan 1 kes di Hospital Bintulu. JPBN menerusi kenyataan mendedahkan kes baru ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 91 kes sejak kes pertama positif pada 13 Mac lalu. Setakat semalam, 29 kes baharu pesakit dalam siasatan PUI jangkitan COVID-19 dilaporkan dan menjadikan jumlah keseluruhan 908 kes. Daripada jumlah itu, 770 kes adalah negatif, manakala 47 kes PUI masih menunggu keputusan makmal. Setakat ini, Sarawak merekodkan 5 kes kematian akibat COVID-19. Dalam perkembangan lain, JPBN telah bersetuju untuk membenarkan kedai menjual makanan haiwan peliharaan atau klinik haiwan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan pukul 7 pagi hingga 7 malam berkuat kuasa hari ini. Kerjasama antara petugas barisan hadapan, jabatan dan agensi serta masyarakat amat penting dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang melanda negara. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ke arah itu pemantauan terus dilakukan selain memastikan setiap penduduk mematuhi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita akan terus memantau, mencari. Yang penting kita sekarang mencari kes-kes yang dianggap boleh menjadi positif. Ini satu tugas yang berat dan memerlu kerjasama yang begitu erat di antara jabatan dan masyarakat.
Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan penduduk di negeri ini, terutama di Limbang, supaya tidak panik dengan pelanjutan PKP yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Jangan panik. Ikutilah segala peraturan dan nasihat-nasihat daripada pihak berwajib. Jangan percaya terus kepada fake news. Banyak bertaburan fake news sama ada dari segi terutama ni di media sosial, WhatsApp yang menangguk di air keruh, menimbulkan panik di kalangan masyarakat dan ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Dengan nasihat stay at home, amalkan penjarakan sosial. Datuk Dr. Abdul Rahman ditemui pemberita semasa melakukan tinjauan di Hospital Limbang. Susulan daripada pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam berhubung pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April 2020, rata-rata yang ditemui menyambut baik dan memberikan reaksi positif, terutamanya dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Pada pendapat saya bersetuju kerana kita berhadapan dengan virus yang mempunyai jangka hayat iaitu selama 14 hari dan dalam tempoh ini kita melihat pertambahan bilangan kes. Maka sekiranya ini usaha yang paling terbaik untuk frontliner kita berhadapan dengan COVID-19, maka saya amat bersetuju dan saya mendoakan supaya pihak-pihak yang berhadapan secara langsung dengan virus ini boleh terus berusaha dan semoga berjaya. Saya sangat setuju. Sebab apa? Sebab kes semakin hari semakin meningkat. Jadi kerajaan telah melaksanakan tugas dengan baik, iaitu melanjutkan tempoh sehingga 14 April. Jadi sama-samalah kita menyokong kempen tinggal di rumah ataupun stay at home. Sangat menyokong keputusan yang telah diambilkan oleh Perdana Menteri kita untuk memastikan keadaan yang berlaku pada saat ini dapat diatasi dengan baik dan juga untuk memastikan keselamatan rakyat di dalam keadaan yang terkawal dan juga dalam masa yang sama memastikan penularan wabak ini dapat dikurangkan dan dihentikan dalam masa yang terdekat. Secara pribadi saya bersetuju dengan tindakan kerajaan untuk melanjutkan tempoh MCO hingga middle of April. Ini adalah usaha kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini di dalam Malaysia. Saya menyeru supaya kita rakyat Malaysia bekerjasama dengan kerajaan, dengan kita punya frontliner untuk duduk di rumah dan tidak keluar rumah dalam tempoh MCO yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Penduduk di pedalaman Baram, khususnya warga Umar Beluvuh, Long Panai dan pihak luar diseru untuk menangguhkan perjalanan ulang alik ke kampung buat masa ini dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 ke kawasan berkenaan. Setiausaha Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Long Panai, Lai Ngau memberitahu larangan itu sebagai langkah tegas dalam membanteras penularan virus itu ke kawasan pedalaman. Katanya ini bagi mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan dalam usaha membendung penularan wabak itu. Beliau berkata demikian di Miri ketika dihubungi RTM berhubung penangguhan operasi perkhidmatan transport ke kampung Long Panai Baram. Dalam pada itu, beliau menyeru penduduk kampung yang menjalankan perkhidmatan transport ulang alik Miri Long Panai dinasihatkan untuk menghentikan operasi dengan serta-merta sehingga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan tamat. Sekiranya ada kecemasan, boleh menghubungi Ketua Kampung Gilbert Ding Wan di talian 014-680-6165 atau penolong Ketua Kampung Taman Kalang Ngau 019-865-7851.
Hospital Sibu memohon bantuan orang ramai bagi mengesan ahli keluarga atau waris kepada pesakit berbangsa Cina bernama Lim Kong Loi, 73 tahun, yang kini berada di ward perubatan lelaki Hospital Sibu. Hospital Sibu menerusi kenyataan media mendedahkan pesakit sebelum ini bekerja di Singapura dan menetap di Johor lebih 30 tahun. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, keluarga pesakit menetap di lorong Ulu Sungai Merah, namun pihak hospital mendapati rumah berkenaan tidak didiami sesiapa. Pesakit memberitahu beliau mempunyai 3 orang anak yang dikenali sebagai Lim Giok Lan, Lim Lung Wong dan Lim Long Yao. Orang ramai yang mengenali pesakit atau ahli keluarga beliau diminta menghubungi Pegawai Kerja Sosial Perubatan Hospital Sibu, Nur Atirah Rawi, di talian 084-238-818 atau Wad Perubatan Lelaki di talian 084-343-333 sambungan 6105. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Rakyat Kurdi Taib turut memberi sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan yang menjalankan amanah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Astana Negeri Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan sumbangan berupa bekalan air mineral dan sabun cecair pembasmi kuman. Sumbangan diserahkan kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam Ibu Pejabat Kontingen IPK Sarawak, Superintenden Ismail Mahmud mewakili IPK Sarawak di perkarangan pejabat yang di-Pertua Negeri Sarawak. Selain itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib turut memberikan sumbangan sabun cecair pembasmi kuman kepada Malaysia Airports Berhad, MAB Kuching untuk kegunaan petugas-petugas MAB di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Sumbangan tersebut diagihkan kepada petugas-petugas yang menjalankan sekatan jalan raya dalam usaha mencegah dan menangani penularan wabak COVID-19. Baik, sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu, saya Bumawin, salam hormat dan jumpa lagi.